Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk hari ini teruskan pelajaran kita di muka surat 100 itu apa? 127 dalam buku teks muka surat 127, iaitu kita teruskan pengiraan untuk pelaburan. Bab yang kita belajar sekarang ni ialah berkaitan dengan matematik pengguna. Minggu lepas cikgu dah terangkan kepada kamu, dah cuba selesaikan beberapa masalah yang melibatkan akaun simpanan, iaitu kita mengira berapakah jumlah dividen yang kita perolehi jika kita simpan di sebuah di bank tak kira lah mana-mana bank pun yang ada di negeri Perlis yang kamu suka, kamu nak masuk dan nak simpan. Dan kita dah belajar mengira berapakah hasil dividen, hasil keuntungan jika kamu meletakkan wang kamu ataupun simpanan kamu dalam bank dalam jangka masa tertentu. Contohnya dalam masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tanpa kamu mengeluarkan duit simpanan tersebut. Seterusnya cikgu dah tunjukkan kepada kamu bagaimana kita nak kira faedah ataupun dividen compound, iaitu dividen yang kamu perolehi hasil daripada dividen. Dividen yang dapat tahun yang kedua kita kira dalam bentuk compound. Sebab tahun yang kedua tu barulah kita boleh kira compound, sebab dividen yang kita dapat di tahun yang pertama kita masukkan dalam tahun yang kedua. Jadi keuntungan yang kita perolehi untuk simpanan dalam masa 2 tahun lebih banyak daripada biasa. Okey, itu yang kita dah belajar sebelum ni dan cikgu dah terangkan dalam tutorial contoh-contoh, dan juga cikgu dah suruh kamu buat latihan untuk di-upload dalam Google Form. Okey, untuk hari ni, untuk sesi ni, untuk pelajaran hari ni, kita teruskan dengan satu lagi pengiraan yang kita panggil sebagai ROI, Return of Investment. Dia punya dalam bahasa orang putih tu, Return of Investment. Kalau dalam bahasa Melayu kita ialah nilai pulangan pelaburan. Okey, yang ini pengiraan lain pula. Ini berkaitan dengan pelaburan. Bila kita kata pelaburan, kita membeli aset-aset ataupun benda-benda yang boleh ataupun barang-barang yang boleh memberi keuntungan kepada kita. Tapi ada satu barang ataupun benda yang kita beli jadikan sebagai satu aset, tetapi dia ada susut nilai. Okey, contohnya kalau kita membeli sebuah kereta, katakan kamu membeli sebuah kereta kancil, sebuah kereta kancil yang dijual pada harga, katakan kamu beli tahun lepas, tahun 2020, kamu telah membelinya dengan harga RM5,000. Kereta yang telah dipakai second hand. Kamu telah menggunakan selama 2 tahun, 2020 dan juga 2021. Hujung tahun ni kamu terasa ingin menukar kereta dan kamu nak menjual kereta kancil tersebut. Tapi berbeza dengan kancil cikgu. Kancil cikgu tu lain sikit. Dia semakin banyak, semakin tahun guna, dia semakin bertambah nilai. Sebab nama
Nama dia tak lagi kancil, nama dia ialah Ferrari. Tapi yang kancil yang kamu nak beli ni, yang kamu dah beli selama 2 tahun ni, dah kamu dah pakai, katakan harga yang dibeli 5,000. Untuk kamu jual pada tahun ni, dah 2 tahun kamu guna, dia tak akan dapat lagi 5,000. Kamu akan jual kereta tersebut kurang daripada 5,000. Ini biasalah. Okey. Jadi di situ berlakunya kerugian aset yang kita beli, aset yang kita beli iaitu kenderaan dalam bentuk kereta, telah berlaku susut nilai. Susut nilai sebab kita dah guna selama 2 tahun. Ada juga barang-barang ataupun keperluan-keperluan yang lain yang kita beli menyebabkan nilai tersebut, nilai aset tersebut semakin hari dia semakin meningkat. Contohnya kamu beli emas sebanyak 1 kilogram dengan harga 100,000. Tiba-tiba pada tahun tak sampai pun setahun, dalam 2-3 bulan, tiba-tiba harga emas melambung tinggi. Jadi menyebabkan harga yang kamu beli 100,000 dah menjadi 200,000, katakan. Jadi pada masa itu kamu boleh membuat keuntungan berdasarkan kepada harga emas semasa. Tetapi jika berlaku penurunan harga emas, maka kamu pun akan rugi. Tetapi jangan jual, sebab emas dia ada turun naik dari segi harga dia, dan emas dia tidak akan turun, sentiasa naik dari tahun ke tahun. Okey. Itu emas. Kemudian satu lagi aset yang tidak akan mengalami susut nilai kecuali peperangan, iaitu rumah. Kamu beli rumah. Katakan kamu beli rumah sekarang 10 tahun sudah, katakan cikgu lah, cikgu beli 20 tahun sudah dengan harga 50,000. Sampailah sekarang 20 tahun, rumah tu cikgu duduk dan cikgu nak jual. Bila cikgu jual, tidak lagi harga dia 50,000, dia akan jadi 500,000. Ini cikgu akan dapat keuntungan lah, hasil daripada pelaburan cikgu 20 tahun yang lepas. Ini contoh. Begitu juga dengan yang kita nak belajar hari ini, iaitu nilai pulangan pelaburan ROI, return of investment, ROI. Okey, nilai pulangan pelaburan. ROI ialah nilai pulangan pelaburan. ROI digunakan untuk menilai keberuntungan satu pelaburan. ROI juga boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut, formula. Yang ni kita kena hafal lah formula ni. Okey, formula apa? ROI, formula dia ialah jumlah pulangan per dengan nilai pelaburan awal. Nilai pelaburan awal kali dengan 100%. Ini formula bagi mengira ROI, pulangan pelaburan. Okey. Jadi jika kita menggunakan rumus ini untuk nak mengira keuntungan daripada pelaburan, jadi kita dah dapat satu ilmu di sini, iaitu kita boleh membuat pengiraan yang melibatkan nilai pulangan pelaburan dan seterusnya, menerangkan faktor yang mempengaruhi pulangan pelaburan serta kesannya. Maksudnya kalau kamu beli tanah lah, katakan tanah cukup bernilai, sejak dulu sampai sekarang. Tanah kalau di tepi jalan, harga sekarang ni dah satu relung mesti 100,000 ke atas. 10 tahun sudah tak sampai pun 100,000, dalam lebih kurang 50,000. Itu je harga dia. Tetapi dia punya nilai hartanah, iaitu tanah-tanah yang berada di negeri Perlis, semuanya harga dia sungguh tinggi buat masa sekarang. Contoh yang kamu mudah tengok ialah
kalau kamu nak beli perumahan. Perumahan yang ada di Perlis ni semuanya 200,000 ke atas. Tinggi lah, rumah yang cukup tinggi. Jadi untunglah kalau kita boleh buat pelaburan dalam bidang perumahan. Okey. Kemudian bila kita tengok di sini, lepas tu kita nak buat pengiraan. Nak tunjuk satu contoh macam mana kita nak buat pengiraan. Ini contoh yang diberi dalam buku teks ni. Contoh yang diberi dalam buku teks, kita boleh tengok situ. Contoh dia kata seorang pelabur membeli sebuah rumah dengan nilai 400,000. Selepas 2 tahun dia menjual rumah tersebut dengan harga 800,000 dalam masa 2 tahun saja. Dia beli rumah, kemudian setelah dia beli rumah tu, dia tak duduk pun. Tak duduk, dia cuma nak melabur. Dia beli rumah tu, dia biarkan. Selepas 2 tahun dia penjual rumah tu. Memang kerja dia cari rumah, jual rumah, cari rumah, jual rumah. Cikgu kalau ada investment macam ni pun cikgu rasa no ni. Katakan kita beli rumah tahun ni, tahun depan kita jual, hasil dia cukup lumayan. Kita ambil satu contoh seorang pelabur, katakan Koleh membeli sebuah rumah dengan nilai 400,000. Selepas 2 tahun dia menjual rumah tersebut dengan harga 800,000. Berapakah pulangannya? Pulangan pelaburannya, kita tengok di atas tu. Kita gunakan formula ROI, iaitu jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal kali dengan 100%. Yang ini, formula ni kita masukkan dalam penyelesaian ni. Nampak tak? Kita ambil. Jadi kita dapat apa? Nilai pulangan ROI dia jumlah pulangan per nilai perbanding. Jumlah pulangan ni macam mana? Kamu ambil nilai rumah yang dijual. Rumah dijual berapa harga dia? 800,000. Kamu tolakkan dengan jumlah, iaitu harga asal rumah. 800,000 tolak 400,000 bahagi dengan nilai asal rumah yang kamu beli tu mula-mula tu, kali dengan 100%. Kamu akan dapat 800,000 ni tolak 400,000, tetap dapat 400,000, bagi dengan 400,000 dapat 1 kali 100. Jadi maksud dia keuntungan dalam masa 2 tahun ialah 100%, iaitu 400,000. 400,000 maksudnya dalam masa 2 tahun dia untung 400,000. Kalau kamu bahagikan 400,000 dia untung tu, keuntungan dia kan 100%, 400,000 lah. 100% daripada harga rumah tersebut. Jadi 400,000 kamu bahagikan dengan 2 tahun, pada 2 tahun kamu akan dapat 200,000. Kamu bahagi dengan 12, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi dia punya gaji dia punya keuntungan ataupun gaji dia lah dalam masa 2 tahun ni saja, buat satu rumah saja. Jadi gaji dia ada 400,000 bahagi dengan 200,000 bahagi dengan 12. Jadi dia akan dapat 16,666.66. 16,666 gaji dia sebulan, 16,000. Kamu bayangkan lah. Buat cuma ada duit dan juga pandai membeli rumah-rumah yang mempunyai hasil pelaburan yang cukup tinggi. Dia kena pandai lah, pandai memilih kedudukan dia, situasi dia. Contohnya macam janganlah beli rumah-rumah yang berada di jauh daripada bandar. Kalau jauh daripada bandar,
alamatnya payah sikit nak jual. Yang kedua, mesti dekat dengan bandar, mesti dekat dengan kemudahan-kemudahan seperti hospital, sekolah dan juga kedai-kedai. Kedai-kedai mudah untuk bergerak untuk membeli barang-barang keperluan. Jadi masa kita nak membeli rumah untuk membuat pelaburan ni, kita kena pilih keadaan-keadaan, situasi dan juga keberuntungannya kita memilih rumah tersebut dan memberi kemudahan kepada orang lain sebab kita nak jual kepada orang lain. Jadi orang yang nak beli itu mestilah dia tengok kepada daripada nilai yang dia nak bayar dan juga kemudahan-kemudahan yang dia dapat. Satu, rumah, satu berdekatan dengan pusat bandar, tempat dia bekerja dekat, dekat dengan hospital, dekat dengan sekolah, dekat dengan minat, dekat dengan market, tempat makan dan sebagainya. Jadi orang pun suka untuk membeli. Jadi kita mudah untuk nak menjual rumah tersebut dan cepat untuk mendapatkan keuntungan. Ini satu contoh lah. Ini satu contoh. Cikgu rasa setakat itu saja untuk sesi kali ini. Cikgu harap kamu boleh faham cara untuk kita nak mengira ROI, itu nilai pulangan pelaburan. Itu saja untuk hari ini untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari